Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menunaikan solat berjemaah zuhur secara berjemaah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal kebajikan yang kita laksanakan. Allah Ta'ala melindungi kita semua daripada segala mara bahaya, daripada segala kemudaratan, daripada perkara-perkara yang kita tidak ingini, dan mudah-mudahan Allah menurunkan hujan rahmat, hujan kasih sayangnya, hujan yang penuh dengan manfaat untuk kita gunakan dalam kehidupan kita, bukan sebaliknya hujan yang mendatangkan kemudaratan dan juga kesusahan dan kesulitan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah kita sambung pada surah An-Nazi'at pada hari ini, bermula pada ayat 10. Surah An-Nazi'at muka surat 583. Tuan-tuan boleh buka bersama. Surah An-Nazi'at juzuk 30, muka surat 583. Kita ambil daripada ayat 10 sehingga ayat 14 insya-Allah. Kalau ada masa kita sambung lagi. Baik, boleh sama-sama kita baca surah An-Nazi'at ayat 10 hingga 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Baik, maksudnya kemudian Al-Quran juga menerangkan tentang keadaan mereka yang terkejut. Ini sambungan daripada ayat sebelumnya, ayat 9, ketika mana mereka berada di hari kiamat nanti dalam bentuk-bentuk ketakutan, mereka berdebar-debar, wajifah, sebelum ni kita ambil, mereka merasa hina apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Seterusnya Allah Taala gambarkan pula bagaimana keadaan orang yang kufur ataupun tidak percaya akan hari akhirat ini. Mereka berkata, yaqulun inna lamarduduna fil hafirah. Adakah kita akan dikembalikan semula kepada hidup yang pertama? Perkataan yaqulun, yaqulun di situ merujuk kepada present tense ataupun bahasa mudahnya yang akan datang, present tense. Maksudnya perkara yang sedang berlaku dan akan berlaku. Maka di sana apabila kita melihat dari uslub ni apa? Gaya bahasa. Gaya bahasa dalam bahasa Arab, apabila adanya fi'il mudhari' di situ, fi'il mudhari' disebut dalam bahasa Arab, maka dia merujuk kepada perkara yang selalu diulang-ulang
benda yang selalu diulang perbuatannya. Ya, apabila kita sedang buat dan juga akan buat. Perkara itu maksudnya kita berulang kali melakukannya. Maka dalam ayat ni mereka berkata, orang-orang yang kufur itu tadi berkata kan, mereka sentiasa mempertikaikan ataupun mereka sentiasa menidakkan akan hari kebangkitan. Mereka sering tanya, betul ke ada hari kiamat, betul ke masih akan ada ke berlaku macam ni, hari kiamat nanti ni begini dan sebagainya. Maka ayat ni menjelaskan, adakah kita merujuk kepada mereka yang kufur itu tadi, lamardudun. Kalau kita dalam bahasa yang mudah, kita pernah dengar haji yang mardud kan? Haji yang mardud, haji yang tidak diterima. Kita buat haji tapi haji itu tak diterima kan? Nak buat haji bukannya senang. Kalau hari ni 30,000 nak pergi buat haji kan, lepas tu queue pun lama kan. Tetapi apabila dalam bab ibadah contohnya itu, dalam bab ibadah haji kita ada haji yang mardud, haji yang ditolak, yang di-reject oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita bukan tak buat, kita buat apa semua, kita buat persiapan nak pergi haji kan. Kita apalah semua pergi belajar, ada kursus haji kita pergi, kursus apa, kursus yang dulu 17 sekarang ada 13 bersiri dan sebagainya lah. Ada lagi tambah lagi kan, macam-macam belajar bab haji ni. Sampai orang kata penat lah belajar haji. Memang penat belajar haji ni kan, sebab dia luas, perbincangannya sangat luas. Lepas tu buat pula haji kan, tapi akhirnya di sisi Allah Ta'ala haji tu yang di-reject, rejected kan. Kalau apa, satu-satu produk, satu-satu servis yang di-reject, macam mana agaknya? Pasti kita kecewa kan. Kalau kita sebagai pembekal, kita dah bekalkan kepada apa ni, kita punya customer kita, pelanggan kita, kemudian barang tu di-reject macam tu ya kan, pasti kita mendapat kecewa kan. Kekecewaan tu kita rasalah, ataupun kita rasa down dan sebagainya lah. Maka ini apa dia punya situasinya ataupun gambarannya bagaimana orang-orang kufur, orang-orang yang tidak percaya akan hari akhirat itu, maka mereka, betul ke kami ni akan hidup semula? Dalam ayat sebelah tu disebut idza kunna 'idhaman nakhirah, setelah menjadi tulang belulang yang dah reput kan, masuk dalam tanah, kita nanti mati masuk dalam tanah, kemudian boleh ke dihidupkan semula? Dah jadi tulang belulang. Mungkin yang orang yang dah lama mati itu tulangnya pun dah reput, dah jadi debu, dah jadi tanah dan sebagainya kan. Bolehkah semula dihidupkan? Itu menjadi perbahasan ataupun menjadi sebagai satu keraguan bagi orang-orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan. Hari kita akan dihisap semula, hari yang di mana kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjawab segala apa yang kita telah lakukan di atas dunia ini. Baik. Perkataan mardud itu tadi merujuk kepada situasi yang di-reject ataupun sesuatu yang tidak diterima. Mungkin juga boleh dijadikan sebagai satu tamsilan. Contohnya kita nak pergi ke buat haji ke, buat umrah ke, ataupun kita pergi ke negara manalah sekalipun yang memerlukan visa kan, perlukan kepada visa. Contoh kan, so kita dah sampai ni, sampai ke Mekah ke, ke Jeddah ke contohnya, ataupun pergilah ke Australia ke mana ke, tiba-tiba ditahan immigration, kita punya pasport ataupun kita punya visa kita tidak sah kan, tak sah. So apa yang kita rasa agak-agak waktu itulah kan, terpaksalah kita balik, betul tak? Tak boleh nak masuk negara tersebut sebab kita punya visa tidak sah, tidak valid. Begitu jugalah gambaran. Itu contohlah, sebagai satu contoh yang mudah untuk kita melihat bagaimana orang-orang yang kufur, tidak percaya akan hari kebangkitan ini. Itulah apa paradigma mereka ataupun sikap mereka itu sendiri, kepercayaan mereka, keyakinan mereka. Macam manalah apa Allah Ta'ala nak bangunkan balik semula, bangkitkan balik semula mereka ini di hari akhirat nanti. Itu maksudnya sentiasa bermain-main dalam pemikiran mereka
kan, yaqulun, mereka mengatakan itu selalu, selalu sangat, apabila dalam fi'il mudhari', mereka tertanya-tanya, mereka kaget, takut, adakah kita hidup semula seperti dahulu? Satu pertanyaan yang boleh ke, betul ke, macam itulah, tidak yakin. Dan bagaimana ini boleh berlaku sedangkan kita telah menjadi tulang belulang yang reput, yang telah rosak. Nakhirah di situ maksudnya yang rosak, yang dah rosak, yang dah lama, yang dah tak boleh pakai lagi lah. Nakhirah, dah musnah, kan. Dan mereka mungkin sedar bahawa mereka sebenarnya telah dihidupkan kembali, tetapi bukannya hidup di atas dunia ini. Itu pun digambarkan oleh alim ulama kita, bahawa dunia yang kita yang akan dibangkitkan semula itu bukan dunia ni lagi lah. Di hari akhirat itu adalah alam yang lain. Malah hidup di hari akhirat, di alam akhirat nanti, maka terasalah di hati mereka betapa ruginya pengembalian mereka itu selepas berkata qalu tilka idzan karratun khasirah. So apabila mereka berkata qalu, kalau kita tengok qalu ni past tense, past tense maksudnya suatu perbuatan yang dah berlaku. Qalu, fi'il madhi disebut dalam bahasa Arab, fi'lu madhi. Okey, maka apabila merujuk kepada fi'il madhi, maka dia adalah sesuatu benda yang jarang-jarang. Kalau kata Tan Sri P. Ramlee, jarang-jarang, kadang-kadang, begitu. Benda-benda yang menunjukkan manusia ini, mereka ni susah nak menyesal, ataupun kadang-kadang kita membuat penyesalan, betul tak? Manusia, jangan-jangan kita nak menyesal atas perbuatan kita. Kalau orang yang sentiasa menyesali akan perbuatan buruknya, perbuatan jahatnya, alhamdulillah, maksudnya apa? Allah Ta'ala suka dia, cinta dia, Allah Ta'ala jaga dia, kan? Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang bertaubat, kembali kepada Allah SWT, menyesali atas perbuatannya. Tetapi tidak orang yang dia ni sekali-sekala menyesal, kan? Dia menyesal tu sekali-sekala. Itu menunjukkan dalam bahasa Arab, gaya bahasanya begitu. Mereka ni menyesal itu jarang-jarang, jarang-jarang mereka menyesal. Mereka berkata itulah perkembalian yang merugikan, karratun khasirah. Itu kalau dalam bahasa Arab disebut kurrah. Kurrah tu bola ataupun pusingan. Kurrah, sesuatu yang berpusing-pusing. Kurrah, karratun khasirah. Maka mereka nanti akan dihidupkan di hari akhirat nanti, hari kebangkitan itu adalah sangat-sangat rugi, khasir, orang yang minal khasirin. Itu selalu kita doa, kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam alaihissalam, diajarkan kalimatut taubah, kalimatut taubah oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kalimat ataupun doa taubat. Apabila Nabi Adam diturunkan daripada syurga ke bumi, kan, maka penyesalan itu, maka itulah lafaz doa yang Rabbana zalamna, wahai Tuhan, kami menzalimi diri kami buat anaya diri kami, kan, wa illam taghfir lana, dan sekiranya engkau tak ampunkan kami, engkau biarkan kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, tak sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. So kita janganlah minta dijauhkan daripada kerugian. Kita buat usaha, kita buat amal, kita buat kerja, kan, kita bekerja 10 jam, 12 jam ataupun lebih daripada itu, mudah-mudahan pekerjaan kita itu diterima sebagai ibadah buat kita semua, kan? Bukan hanya sia-sia saja, kan? Kita buat itu tak ada apa-apa, tak dapat apa-apa tadi, nanti kita kecewa. Dah usaha, kita dah buat ikhtiar habis-habisan, tetapi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita jadikan itu sebagai contohnya macam visa itu tadi, visa itu atau pasport kita itu tadi valid,
iman kita, takwa kita, amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Taala sebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah kamu bekalan kerana sebaik-baik bekalan adalah iaitu bekalan takwa. Takwa kita nak bawa untuk menghadap di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti kelak. Baik. Kepulangan itu tidak pernah diduga oleh mereka. Mereka akan kembali balik tadi setelah mati, kemudian dihidupkan semula, dan tidak pernah juga dibuat persiapan dan bekalan untuknya. So dia orang agak happy go lucky gitu. Apabila kita happy go lucky, maka kita tak adalah persiapan. Kita tak ada buat bekalan. Kita tak ada planning untuk apa yang kita akan bawa di hadapan Allah SWT nanti. So sebab itu orang mukmin, orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia sentiasa ada bekalan dia. Bekalan kita, apa yang kita buatlah, usaha kita. Mungkin solat kita, alhamdulillah, mudah-mudahan solat kita diterima, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, apa ibadah kita bekerja tadi, kan, bekerja bermati-matian, rezeki kita dapat rezeki yang halal, rezeki yang barakah, kan, ziyadatul khair, Allah Taala tambah lagi keberkatan-keberkatan buat kita semua. Kan, keberkatan dalam hidup, keberkatan kita waktu mati nanti bersama. Kan Allah Taala bagi rahmat keampunan kasih sayangnya, insya-Allah. Baik. Kemudian tidak ada apa untuk mereka bawa melainkan kerugian yang nyata. Khasirah. Kita tak dapat apa-apa lah, rugi saja. Amalan-amalan kita habitat amaluh. Segalanya akan terhapus, segala amalan kita, kan. Faulaika habitat a'maluhum. Allah Taala sebut dalam Quran, kan, mereka ni amalan-amalan orang kafir, orang yang tak yakin kepada Allah SWT, maka dihapuskan, habis, di-delete segala amal-amal mereka. Rugilah. Kita buat penat-penat, kan, tiba-tiba tak sempat nak save. Kalau kita dalam komputer, kan, kerja dah buat dah menulis, dah meraban macam-macam, tiba-tiba tak sempat nak save. Allahu akbar, kan. Buat kertas kerja, tiba-tiba tak save. Mau nak bingung ni. Itulah. So apa ni, kita punya amalan kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita buat sedikit, tetapi terus istiqamah. Ya. Di sini dalam menghadapi pemandangan ini, Al-Quran mengiringi dengan satu kenyataan yang menjelaskan akan hakikat hari kiamat. Ya. Allah Taala sebut ayat 13, fa innama hiya zajratun wahidah. Sesungguhnya kiamat itu hanya satu pekikan sahaja. Satu apa kata zajrah. Zajratun ni maksudnya daripada perkataan zajara, bermaksud melarang, menghalau, marah, menegur, menahan, marah dengan menggunakan suara. Itu disebut zajra. So dengan satu pekikan, dengan satu apa tadi, kemarahan itu tadi oleh Allah SWT, maka dengan satu tepikan itu saja boleh berlakunya hari kiamat. Allah Ta'ala boleh buat, tak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala itu boleh menghidupkan, boleh mematikan. Yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Allah Ta'ala boleh menghidupkan, boleh mematikan. Maka kita sebagai seorang Islam, seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kita dah apa? Berikrar. Setiap kali kita sembahyang, kita ikrar, kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat aku ini, amal ibadah aku ini, hidupku, matiku ini adalah kerana Allah Ta'ala. So apabila kita faham apa yang kita baca, maka dia mendatangkan satu apa orang kata, meresap dalam hati kita, kan, masuk ke dalam lubuk hati kita tu. Kita buat ni bukan main-main, bukan satu perkara yang tak ada apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Bukan dia satu yang sia-sia, tidak dipandang, tidak dicatat oleh siapa-siapa, tapi Allah Ta'ala mencatatkannya melalui para malaikat kita, kiraman katibin. Semua Allah Ta'ala catatkan. Buat sikit apa, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
kan. Buat sikit pun Allah Ta'ala catat kebaikan kita, buat jahat sikit pun Allah Ta'ala catat juga. Tak ada yang terlepas daripada keadilan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Baik, kemudian ditutup dengan ayat 14, fa izahum bisahirah. Tiba-tiba mereka itu berada di muka bumi mahsyar, yang putih berkilat. As-sahirah adalah merujuk kepada perkataan Allahumma shalli ala Muhammad yang berkilat. Disebut di situ bumi putih yang berkilat. Kata-kata az-zajrah berarti tempikan yang sangat kuat. Kata yang keras digunakan di sini selaras dengan suasana pemandangan bersama-sama seluruh pemandangan surah itu sendiri. Ditegaskan di situ supaya nak menggambarkan an-nazi'at itu, hari kiamat itu kan, hari kebangkitan itu yang sangat dahsyat. Yang kita mungkin tak boleh nak gambarkan bagaimana dahsyatnya. Mungkin kita tengok hari ini saudara mara kita di Palestin ditindas gitu kan sekali kan. Maka mereka merasakan bahawa dunia ni macam tak ada apa lagi lah dunia ni buat mereka kan. Rumah tak ada, makan minum tak ada, ubat-ubatan pun tak ada, bekalan dan sebagainya kan. Mereka merasakan orang kata macam dah kiamat lah kehidupan mereka itu di sana. Kita alhamdulillah hidup tenang, boleh kerja, boleh hantar anak pergi sekolah, boleh pergi makan, boleh pergi minum, boleh pergi shopping, alhamdulillah kan. Semua lagi kita boleh lakukan dengan dalam keadaan yang orang kata aman, gaman, rukun dan sebagainya. Tapi mereka di sana tak ada apa-apa dah kan. Nak berhubung dengan siapa pun susah dan sebagainya. Maka kata-kata az-zajrah itu as-sahirah berarti bumi putih yang berkilat, iaitu bumi mahsyar itu nanti. Dalam keadaan yang tak tahu bagaimana kita nak gambarkan. Dia kata yang pemandangannya tu seluas orang kata mata memandang kan, sangat luas. Tak ada digambarkan katalah macam pada Arafah. Pada Arafah tu nampak juga kan, nampak pokok-pokok, nampak kemah dan sebagainya. Ini yang betul-betul bumi yang orang kata terbentang luas. Kita tidak mengetahui di manakah bumi mahsyar itu. Kita terima keterangan yang benar ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu apabila kita habis je baca Quran, kita sebut sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah Ta'ala yang maha besar, yang maha agung. Sebab apa? Allah Ta'ala takkan nak bagi tahu sesuatu benda yang tak wujud, yang tidak mustahil, yang susah dan sebagainya. Bagi Allah Ta'ala itu semua adalah perkara-perkara yang pasti akan berlaku. Dan oleh itu maka kita tidak seharusnya membuat segala penambahan tokok tambah dalam keterangan yang tidak mu'tamad. Berdasarkan kepada nas yang lain, pekikan yang dimaksudkan di sini iaitulah tiupan sangkakala yang kedua, iaitulah tiupan bangkitnya daripada alam kubur dan berhimpunnya di padang mahsyar. So kita akan dibangkitkan semula daripada kubur kita, dan kubur pun kita tak tahu masing-masing kubur di sini ke di mana ke, wallahu a'lam, yang di negeri mana ke sekalipun, semuanya akan dibangkitkan dan dihimpunkan di padang mahsyar. Ungkapan ini membayangkan kecepatan dan juga kepantasan berlakunya peristiwa tersebut. Segala suasana surah ini menayangkan kepada kita tentang kepantasan, kecepatan, kecemasan hati yang takut berdebar-debar dengan kencangnya. Itu surah An-Nazi'at. So kalau kita baca surah An-Nazi'at ni, dia sebenarnya memberikan gambaran kepada kita tentang hari kiamat, yang memberikan orang kata ke lubuk hati kita ini satu suntikan, satu panahan. Itulah maksudnya lebih kurang, supaya kita ini nak menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu nanti. Keselarasan ayat-ayat ini jelas dapat kita lihat pada setiap gerak dan juga setiap pandangan kita. So kita kena bacalah ayat Al-Quran ini dengan hati kita, dengan mata hati kita sebutkan. Bukan hanya sekadar bacaan tilawah sahaja semata-mata,
tetapi juga hendaklah kita masuk ke dalam dia punya maksudnya message yang nak disampaikan oleh ayat Al-Quranul Karim ini. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit motivasi, kita mendapat sedikit pengajaran dan juga manfaat daripada ayat yang kita baca pada hari ini. Insya-Allah nanti kita sambung pada ayat 15 surah An-Nazi'at. Wallahu alam. Terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua mendapat barakah daripada majlis ilmu kita pada hari ini. Allah Taala sentiasa memudahkan urusan kita duniawi dan ukhrawi. Allah menerima segala amalan-amalan kita, amalan kerja kita, amalan susah payah kita, semuanya untuk agama, untuk kebaikan bersama, untuk manfaat bersama. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.